ini ada kuman. Tuan-tuan sekalian, pada waktu tersebut apa yang kita nak jawab? Ia bukan asas pada perkara tersebut. Allah Ta'ala haramkan kita makan bukan kerana untuk kita cari rahsia, tetapi kerana pada waktu tersebut nak melihat apakah tunduk dan patuh kamu kepada Allah. Bila Allah Ta'ala larang, kita tak makan sebab apa? Sebab Allah larang. Kenapa kamu makan lembu yang disembelih? Kerana Allah Ta'ala membenarkan lembu sebagai makanan, dan Allah Ta'ala halalkan lembu tersebut setelah disembelih. Walaupun lembu halal, tapi lembu yang tidak disembelih kami tidak makan. Sebab apa perkara ni? Sebab ia adalah satu ajaran yang dibawa oleh agama, yang dibawa oleh Nabi SAW. Kenapa kamu tak makan babi? Sebab dilarang oleh agama. Bila dilarang oleh agama, maka kami tidak makan. Tak, tuan sekalian, ketegasan seperti ini bila lahir pada orang Islam, dia tidak ada was-was lagi dalam semua perkara-perkara yang dia nak lakukan dalam kehidupan ini. Tetapi kalau kita sibuk, pendengaran kita ni suka cari benda yang melalaikan, lahirlah pada waktu tersebut kesan yang cukup besar, iaitu perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah akan datang kepada kita was-was dan keraguan pada hati kita. Ini kesannya, tuan-tuan sekalian. Dan ketahuilah bahawa perkataan yang didengar itu seperti makanan. Apa yang masuk dalam telinga kita ni macam makanan. Tuan-tuan dengar apa yang kita bicarakan melalui kata-kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ini, ia seperti makanan pada kita. Tuan-tuan dimarahi oleh bos, ia seperti makanan kepada kita. Tapi sifat makanan tersebut, boleh jadi makanan tersebut sedap, lazat, boleh jadi makanan tersebut menyebabkan kita boleh muntah balik. Boleh jadi makanan tersebut hanya setakat berada dalam mulut kita kemudian diluahkan balik. Ini adalah sifat pendengaran yang masuk kepada kita. Setengahnya memberi manfaat dan setengahnya memberi mudarat. Setengahnya penawar dan setengahnya racun. Bahkan berkekalan perkataan itu lebih lama di dalam hati berbanding daripada berkekalan makanan di dalam perut. Tuan-tuan sekalian, ada sifat makanan tu masuk, dia boleh jadi penawar. Ada sifat makanan tu masuk, dia boleh jadi racun. Umpamanya kita dengar orang cerita tentang keburukan orang lain, dia nak lagakan kita, nak suruh kita ni bertelagah. Ia adalah racun, masuk dalam pemikiran kita melalui pendengaran kita. Akhirnya pada waktu tersebut ia racun, menyebabkan kita bertelengkah, bermusuhan selama beberapa lama. Ada sifatnya penawar. Tuan-tuan dengar hadis, tuan-tuan mendengar ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, ia menjadi suatu penawar yang mengobat perasaan kita, yang mengobat masalah-masalah yang dialami oleh kita. Tuan-tuan lihat dalam sesi kaunseling, kita meluahkan, kita mendengar nasihat, dia menyebabkan kita rasa tenteram. Kita boleh bercakap dan kita mendengar masalah kita sendiri, kita boleh menenangkan perasaan kita. Ini merupakan di antara contoh. Kadang-kadang dia jadi penawar, kadang-kadang dia boleh menjadi racun. Bahkan kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, berkekalan perkataan itu lebih lama dalam hati berbanding daripada berkekalan makanan dalam perut. Kita makan sarapan tadi dalam perut kita, tuan-tuan sekalian, tapi tak berkekalan. Dia diproses balik, kemudian dia dibuang daripada tubuh badan kita. Tetapi berkekalan perkataan tersebut dalam diri kita, dia lebih lama. Cuba tuan-tuan bayang, kita disumpah seranah oleh bos kita sendiri. Berapa lama benda ni melekat dalam pemikiran kita, ingatan kita, sampai pencing, tuan-tuan sekalian, kita ingat. Sama ada ia menjadi penawar pada saat akhir, kita kata seronok juga kena marah. Selepas pencing ni rasa seronok, masa kerja stres, mungkin kita ingat balik, dia boleh jadi penawar. Tapi ada ketikanya dia kata, kalau mati pun aku tak akan ziarah, sebab memang aku terkesan sangat dengan apa yang dia buat. Ada ketikanya, tuan-tuan sekalian, pergaulan sesama sendiri, dia keras, cara cakap dia kasar, menyebabkan pada waktu tersebut dia memang cukup terasa hati dengan rakan setugas dia. Bila sakit dia tak nak ziarah kerana kesan dia. Adanya dia sakit, dia sendiri yang sakit. Orang tersebut yang cakap, dia kata sampai aku mati pun aku tak maaf dia, sebab kesan dia, terhiris perasaan setelah dilalui dalam kehidupan dia. Jadi tuan-tuan sekalian, ini perkataan ni antara benda yang sangat besar dilalui oleh manusia.
kerana makanan itu hilang dari dalam perut besar dengan sebab tidur. Bila tidur berlaku proses penghadaman, dia hilang. Dan umpamanya, dan terkadang ia berkekalan di dalam perut beberapa hari, kemudian ia hilang dengan makan pencahar ataupun dalam kurungan julak. Tak keluar juga sembelit, tuan-tuan sekalian. Makan julak membuang balik najis tersebut, maka makanan tak kekal duduk di dalam tubuh badan kita. Ada pun perkataan yang jatuh ke dalam hati, terkadang ia berkekalan di dalam hati seumur hidup. Jika ia perkataan yang jahat, maka ia sentiasa memfitnah dan mendatangkan was-was. Bahkan terkadang ia menyebabkan kebinasaan yang besar. Kerana perkataan, tuan-tuan sekalian, perkataan yang keluar tersebut terhiris sampai bila-bila, sampai dia mati, sampai dia menghembuskan nafas yang terakhir. Walaupun dia sakit berat, dia sangat terhiris, lebih berat daripada sakit yang dia alami, kerana perkataan yang dikeluarkan oleh rakan sendiri, keluarga sendiri dan seumpamanya. Maka orang yang berakal hendaklah bersungguh-sungguh pada memeliharakan pendengarannya dan segala anggotanya sebelum ditanya daripadanya pada hari kiamat. Orang yang ada akal, kata Syekh, biarlah bersungguh-sungguh dalam pelihara pendengaran. Tuan-tuan sekalian, kita nak bersiap sedia nak beri jawapan. Jawapan kita, pendengaran kita ni guna untuk apa? Sebab seluruh anggota akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah pendengaran kita ni banyak cari benda lalai, maka pada waktu tersebut kita tak terasa malu ke nak jawab depan Allah. Ini satu benda besar, tuan-tuan sekalian. Sebab tu lihat Al-Imam Malik rahimahullah. Imam Malik, tuan-tuan sekalian, penyusun kitab Muwatta, orang yang sangat kuat menjaga hadis Nabi dan hormat pada Nabi SAW. Imam Malik, tuan-tuan sekalian, ketika mana dia mengajar ilmu hadis, baca kitab Muwatta-nya. Kitab Muwatta ini, tuan-tuan sekalian, sebelum kedatangan Sahih Bukhari dan Muslim, kitab Muwatta disebut kitab yang paling sahih selepas daripada Al-Quranul Karim. Masa dia mengajar Al-Muwatta di Masjid Nabawi, Al-Imam Malik rahimahullah disengat dengan kalajengking. Pada waktu tersebut merah padam mukanya, sehingga para anak muridnya bertanya selepas daripada majlis, "Wahai Tuan Syekh, mengapa lihat wajah kamu berubah ketika mana kamu mengajar hadis?" Syekh menyatakan, "Aku disengat kalajengking." Anak murid bertanya balik, "Wahai Syekh, kenapa kamu tidak berhenti terus untuk kamu memastikan pada waktu tersebut kamu dapat rawatan yang baik?" Kata Syekh, "Aku malu nak berhenti mengajar hadis. Sedang aku baca hadis Nabawiyah yang dibicarakan oleh Nabi SAW. Tiba-tiba aku nak berhenti kerana nak mengutamakan diri aku. Sedangkan pada waktu tersebut aku malu nak bercakap dengan Nabi pada hari akhirat, kerana aku mengutamakan diriku mengatasi perbicaraan yang telah diberikan oleh Nabi SAW." Tuan-tuan sekalian, lihat, ini Imam Malik rahimahullah. Betapa hormat dan betapa malunya. Tu baru nak menghadap Nabi, baru terasa malu nak menjawab depan Nabi. Cuba bayang, tuan-tuan sekalian, kita nak jawab depan Allah. Allah yang menyaksikan kita, Allah yang bagi pendengaran pada kita, Allah yang bagi penglihatan pada kita, Allah yang bagi nyawa kepada kita, Allah yang bagi kudrat, kemampuan kepada kita. Tiba-tiba pada waktu tersebut kita banyak guna perkara yang tidak betul. Maka nak menjawab depan Allah, apakah kita nak menjawab depan Allah? Aku dengar, telinga aku ni aku guna untuk konsert, telinga aku ini aku guna untuk mendengar perkara yang melalaikan, telinga aku ni aku dengar untuk perkara-perkara yang menghiburkan, dan aku langsung tidak gunakan telinga aku ini untuk majlis ilmu. Aku tidak gunakan telinga aku ini untuk mendengar ayat suci Al-Quranul Karim. Aku memiliki kereta yang mewah, aku memiliki radio kaset kereta yang cukup baik, tetapi aku tidak memanfaatkan alat-alat tersebut untuk pasang Al-Quranul Karim. Aku lebih suka untuk memasang lagu-lagu daripada barat. Tuan-tuan sekalian, apakah itu jawapan kita pada Allah? Maka oleh kerana itu, kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, kalau kita berakal, bersungguh-sungguhlah pelihara pendengaran kita. Masa dalam kereta kita pelihara, di rumah kita pelihara, di pejabat kita pelihara. Bukan sahaja pendengaran, kata Syekh, dan segala anggotanya sebelum ditanya daripadanya pada hari kiamat. Firman Allah Subhanahu wa taala,
innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surah Al-Isra ayat